Pada zaman yang maju dan moden ini, terdapat pelbagai jenis lambakan produk makanan dan minuman yang statusnya diragui. Selari dengan cita rasa serta pegangan agama, setiap masyarakat pasti memiliki cita rasa yang tersendiri. Walau bagaimanapun, impak dari perkembangan teknologi makanan telah membawa dunia kepada wujudnya pelbagai jenis lambakan produk makanan serta minuman dari pelbagai negara yang telah pun dibawa masuk ke Malaysia. Hal ini dapat dikaitkan dengan wujudnya media sosial sebagai kuasa tular. Perkara ini menyebabkan makanan atau minuman yang dipromosikan itu cepat mendapat perhatian atau bahasa mudah dipanggil viral, sehingga ada yang sanggup beratur panjang untuk menikmati makanan atau minuman tersebut. Jadi produk-produk ni mungkin mendapat perhatian dari segi keunikan rasanya. Namun keunikan cita rasa ni terkadang telah melepasi batasnya dengan konsep halal dan thayyiban yang telah digariskan dalam syariat Islam. Islam juga telah meletakkan garis panduan halal haram yang jelas dalam pengambilan makanan serta minuman. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang beriman, makanlah daripada benda halal yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepadanya." Akan menerangkan beberapa contoh produk yang masih diragui kehalalannya sehingga kini, namun masih mendapat perhatian daripada kalangan umat Islam kita lah. Jadi antara contohnya ialah seperti produk Samyang. Produk ni merupakan sebuah produk keluaran negara Korea. Produk ni juga pernah viral suatu ketika dahulu sehingga kini. Jadi produk ni telah diimport masuk ke Malaysia dan menjadi kegemaran sesetengah Muslim di Malaysia. Produk ni terkenal dengan mie ramen yang pedas dan pelbagai variasi perisa. Namun masih terdapat keraguan soal status kehalalannya. Ini kerana produk Samyang juga mengeluarkan produk lain yang mempunyai alkohol seperti tapoki. Makanan atau minuman yang diragui seterusnya ialah boba milk tea. Boba milk tea ni pernah menjadi satu fenomena di mana ia viral dan mendapat sambutan hangat di kalangan penduduk Malaysia. Ada yang sanggup beratur panjang demi membeli air boba tu. Tapi isu ni menjadi lebih hangat bila ada sesetengah kedai yang menjual boba milk tea ni atau produk ni diragui status halalnya kerana mungkin dari segi jenama kedai tu perkataan Cina atau sijil penghalalannya masih belum diiktiraf oleh JAKIM. Saya bagi contoh produk daripada keluaran Zifutang, Black Tiger dan banyak lagi. Air jenama tersebut turut menjual pelbagai variasi yang menjadi perhatian masyarakat Muslim lah, dan masih lagi terdapat segelintir umat Islam yang masih membeli dari jenama tersebut. Ia tidak menjadi masalah jika ia tidak diragui dan diyakini. Namun terdapat banyak lagi produk lain yang turut mempunyai isu keraguan tentang status kehalalannya atau syubhah. Kebanyakan produk makanan atau minuman yang diragui merupakan produk import. Hal ini kerana terdapat keraguan terhadap bahan yang digunakan serta kilang proses pembuatan produk tersebut seperti penggunaan perkakas dan lain-lain. Punca isu keraguan dalam pengambilan makanan dan minuman. Perasaan was-was pengguna Muslim selalunya adalah dari segi cara penyediaan produk dan tempat asal produk itu dikilangkan. Hal ini penting bagi memastikan cara penyediaan dan pengendalian produk bermula daripada pra-produksi hinggalah pasca produksi yang mematuhi kehendak syarak. Keperluan individu Muslim dalam memantau setiap pengambilan makanan dan minuman harian penting bagi mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari. Terdapat bahan tambahan yang unsurnya tidak dapat dipastikan tentang status kehalalannya. Ia berkemungkinan halal atau sebaliknya bergantung pada sumber yang digunakan. Selain itu, tahap kesedaran pengguna terhadap isu makanan dan minuman pada masa kini juga memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini kerana ancaman sebenar isu halal yang melanda masyarakat Islam pada hari ini adalah berpunca daripada kelemahan masyarakat tentang membina kesedaran mereka berkaitan isu halal dan haram. Ia mungkin didorong oleh faktor dalaman individu itu sendiri seperti nilai, pegangan agama, sikap terhadap isu halal, pemprosesan maklumat ataupun faktor luaran seperti pengaruh persekitaran yang merangkumi
budaya, pendapat pemimpin dan masyarakat. Perkataan syubhah dimaksudkan sebagai kesamaran kerana tidak jelas hukumnya antara halal dan haram. Itulah antara perkara yang perlu difahami oleh masyarakat pada hari ini. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din mentakrifkan syubhah sebagai perkara yang samar-samar disebabkan berlakunya pertembungan antara dua pegangan yang timbul daripada dua bukti atau sebab. Antara sebab yang menjadikan sesuatu perkara itu dikategorikan sebagai syubhah apabila wujudnya pertembungan pandangan berdasarkan pembuktian tersendiri. Kebiasaannya syubhah membabitkan perkara yang isunya baru timbul pada masa kini. Orang awam memahami syubhah apabila membabitkan makanan dan minuman. Sememangnya makanan yang halal dalam Islam adalah jelas, begitu juga sebaliknya. Daripada Hasan bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Tinggallah apa yang menjadi keraguan kepadamu kepada yang tidak meragukan. Maka sesungguhnya kebenaran itu adalah satu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu adalah satu keraguan." Dari Mufti Wilayah Persekutuan pula, sekiranya ragu-ragu terhadap sebarang produk makanan Muslim yang tiada logo halal yang diiktiraf maupun melihat cara penyediaan yang tidak menepati kehendak syarak seperti penyediaan makanan daripada telur ayam yang tidak dibasuh dan dikhawatiri masih melekat najis, maka perlu ditinggalkan. Kesan atau impak isu terhadap negara. Menurut pandangan Islam, makanan syubhah atau makanan yang diragui statusnya haruslah dielakkan untuk dimakan atau diminum. Seandainya makanan atau minuman ini banyak dijual di pasaran, ianya boleh mendatang kerugian kerana tiada pembeli. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM akan turut membuat siasatan andainya mendapat laporan terhadap makanan syubhah ini yang boleh membuatkan umat Islam di Malaysia keliru. Selain itu, para peniaga juga haruslah bersikap jujur dalam memasarkan produk jualan mereka. Elakkan daripada menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, pada tahun 2011, mentega dijual di pasaran Sarawak dikesan mengandungi DNA babi. Ia serta-merta menimbulkan pelbagai reaksi dan kesan dalam kalangan peniaga dan pengguna yang beragama Islam. Solusi terhadap isu pada masa kini. Yang pertama ialah orang Muslim digalakkan mengunjungi kedai atau restoran Muslim. Contohnya, orang Islam di Malaysia carilah kedai ataupun restoran yang biasa orang-orang Islam lain pun pergi beli dan pastikan ramai orang Islam yang makan di situ. Kedua, peka dan mencari logo halal di produk. Okey, kalau kita hendak beli sesuatu barang itu, pastikan ada logo halal atau tidak di produk itu. Sama juga macam kedai ataupun restoran. Kalau kita hendak makan di situ pun, tengok dulu restoran itu ada logo halal atau tidak. Yang ketiga, pastikan juga logo halal yang kita tengok di produk ataupun kedai makan ialah logo halal JAKIM atau JAIM. JAKIM ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, manakala JAIM pula ialah Jabatan Agama Islam Negara. Kalau kita nak tahu macam mana logo halal JAKIM dan JAIM ini, boleh search di laman web www.halal.gov.my. Dekat situ, JAKIM akan tunjuk logo-logo halal yang dia iktiraf. Yang keempat pula, digalakkan membaca isi kandungan bahan makanan. Contoh, kita hendak membeli barang makanan di pasar raya macam perecah, minyak masak, biskut-biskut. Baca dulu apa isi kandungan dalam makanan atau produk tu. Takut nanti dia letak je logo halal tapi kat bahan dia ada tulis enzim lemak babi. Jadi orang Islam mesti baca isi kandungan bahan sebelum membeli. Sama juga di kedai makan, orang Islam boleh bertanya dekat penjual tu sama ada ayam yang dijual tu sembelih atau tidak, makanan yang dijual tu confirm bersih dan halal atau tidak. Kelima, pergilah ke kawasan kedai yang bersih kerana kebersihan adalah lambang utama dalam proses halalan kehalalan. Contohnya, umat Islam carilah kedai makan yang bersih kerana dikhawatirkan kalau kedai makan yang kotor itu adalah sudah hingga dalam makan itu dan tidak bersih sama ada penjual itu untuk atau tidak. Lagi satu, harus menentukan sebagai daripada JAKIM juga menyediakan SMS dan portal halal untuk memastikan kehalalan produk atau kedai makan. Maksudnya, orang Islam yang bersih logo halal itu ialah logo halal di bawah JAKIM atau tidak, sebab ada banyak negara yang beriktiraf mengerti. Jadi, orang Islam boleh mengecek di laman web yang sama, www.halal.gov.my.
sebarang pertanyaan tentang produk. Boleh SMS dan type halal, masukkan kod bar dan hantar ke 32728. Dalam tempoh second, anda akan menerima SMS daripada JAKIM tentang status halal produk itu. Akhir sekali, kedai makan akan didenda RM200,000 atau penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekiranya menggunakan logo halal yang palsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 keadaan. Apabila keempatnya ada pada dirimu, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak akan membahayakanmu. Menjaga amanah, berkata benar, akhlak baik dan menjaga urusan makanan halal. Hadis riwayat Ahmad. Islam pada hari ini sewajarnya mengambil berat dan berhati-hati dalam pemilihan produk makanan serta minuman. Pengambilan produk yang tidak halal atau syubhah akan meninggalkan kesan kepada seorang dari segi kesihatan, kerohanian dan juga akhlak. Jika terdapat sebarang keraguan pada sesuatu, maka adalah lebih baik untuk tinggalkan perkara tersebut. Pihak yang bertanggungjawab juga seperti JAKIM perlulah sentiasa memantau aktiviti kemasukan produk ke pasaran agar dapat menghindari umat Islam dari membeli makanan yang bukan halal dan thayyiban.